Pertama, kelebihan surah Al-Kahfi yang pertama terhindar daripada Dajjal. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan terhindar daripada Dajjal menurut hadis Nabi yang selepas ni pada muka surat 97. Yang kedua, kelebihan membaca surah Al-Kahfi, Allah akan mengampuninya daripada Jumaat hari itu yang dia baca sampai Jumaat depan. Yang ketiga, yang terakhir, di akhirat nanti orang yang beramal dengan surah Kahfi akan terjelas sinaran kaki, sinaran cahaya yang keluar daripada kaki mereka itu yang diumpamakan jauh dia umpama bumi dan juga langit. Subhanallah. Jauh. Supaya yang kita mengaji apa? Orang yang selalu rajin baca Quran. Tuan-tuan, kita dah kata apa? Orang al-hafiz kubur apa mayat tak aput. Mayat tak aput kan? Mayat tak di jamah mamah oleh ulat-ulat apa dalam kubur. Tuan-tuan, sebenarnya orang yang rajin baca Quran juga akan terpelihara jasad mereka. Malahan Nabi kata apa? Orang yang membaca Al-Quran, nanti Quran sendiri akan datang kepada dia. Quran kata apa kepada Allah? Di Quran minta kepada Allah, Ya Rabbi, hallih tajal karamah. Wahai Allah, wahai Tuhanku. Ni Quran sendiri minta ni. Sebab kita duduk dunia, kita duduk baca dia. Hari-hari baca, tak banyak, kita baca sikit. Tapi istiqamah, hari-hari baca. Kan baca hari-hari. Sehari 2 muka, 3 muka, boleh 10 muka. Tak pun di istiqamah, sehari 2 muka, 3 muka, 2 hari, 3 muka, 2 muka. Sehari 2, 3, 2, 3. Istiqamah hari-hari. Quran main nanti dia kata apa? Quran kata sendiri, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Quran kata apa? Ya Rabbi hallihi. Hiasilah dia dengan tajal karamah, mahkota yang penuh dengan kemuliaan. Yang mahkota yang dipakaikan di akhirat sana nanti tuan-tuan, cahayanya mampu menyinari seluruh bumi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa saddaqahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita keizinan untuk bernafas di atas muka bumi Allah. Allah masih menghidupkan kita lagi di atas muka bumi Allah dalam keadaan kita beriman dan juga Islam. Mudah-mudahan nikmat agung iman, nikmat agung Islam berkekalan sampailah
Satu hari yang mana tidak ada seorang pun yang boleh menolaknya, iaitu hari kematian dia sendiri. Mudah-mudahan hidup kita dan mati kita dalam keadaan beriman dan juga beragama Islam. Amin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, Merbau Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rakan-rakan media, Akhi Fairuz dan juga Akhi Zairul, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat nu semua. Jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada malam ni diambil timbangan kebaikan di sisi Allah dan kita mendapat segala nikmat, kelebihan yang kita belajar dalam hadis Nabi tentang orang yang meluangkan masa di rumah Allah untuk menuntut ilmu, yang mana bagi mereka itu 4 perkara yang selalu saya sebut. Ketenangan yang pertama, yang kedua rahmat Allah. Tenang di dunia, tenang di akhirat, yakin dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang keduanya, tiket utama untuk masuk syurga Allah. Yang ketiga, didoakan, dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, orang yang duduk di rumah Allah pada waktu ketika mana untuk menuntut ilmu, Allah sebut nama dia seorang-seorang. Yang selalu saya sebut, kalau artis sebut nama kita pun seronok. Nilofa sebut nama kita seronok, tapi tak boleh dah Nilofa lah ni. Kita kena tukar orang lain pula. Saya lagi marah Piyuris. Kan? Menteri sebut nama kita pun seronok tak sangka dah. Ni bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita. Itu 4 janji Nabi. Hampa duduk di rumah Allah, belajar ilmu daripada ilmu Allah yang maha luas, dapat 4 benda tu. Dan kesemua benda tu adalah benda yang kita tak nampak di depan mata. Adapun yang kita percaya melalui iman kita. Kalau tak ada iman, boleh cakap berbuih mulut. Kan? Boleh cakap 4 benda, dia tak ada rasa feel dia nak buat. Dia tak apa rasa sur dia nak buat benda tu. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keempat-empat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang meluangkan masa di dalam rumah Allah untuk menuntut ilmu Allah yang maha luas. Baik. Salam Maulidur Rasul. Asal tak terlambat lagi, baru seminggu. Tuan-tuan, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kelebihan selawat. Hari itu saya sebut, baru kemarin dulu, sebut di Masjid Pematang Pasir. Fairuz pun ada satu. Pada hari Maulidur Rasul masa Khamis yang lepas, buat sambutan Maulidur Rasul. Jadi masjid yang buat masa tu di Masjid Ibadur Rahman. Mereka buat dari pagi sampai ke malam 3 hari. Sekali dengan daurah kitab. Jadi salah satu pengisian dia saya isi dengan tajuk Cinta Rasulullah. Tuan-tuan, nak tengok kita sayang ke tak Rasulullah, saya buat main kat sini 3. Yang pertama, dia sentiasa mencontohi dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah ni ambil hak mudah-mudah dululah. Ni nak ragah hak susah terus. Supaya kita main basikal lah. Ya, nampaklah ni sejak-sejak kayu basikal, sembang pasal basikal lah no. Main basikal awal-awal mana boleh naik rabat flyover terus. Mainlah dulu 3 km. Lepas tu dia lajak sikit pergi 5 km. Dia lajak sikit 10. Lepas tu dia mula pelan-pelan 15, 20, 30. Ni mula-mula nak buat-buat terus 30 terus. Esok tak mau buat dah. Ni dak nak buat sunnah hak besar. Hak susah terus, menikah lebih pada 1.
Buat-buat tu mula. Hak lain tak ada nak buat. Kan? Bukan tak boleh nak buat. Poligami tu boleh. Tapi amal dulu hak halus-halus ni. Yang kecil-kecil ni. Yang mudah-mudah. Selawat. Zikir. Baca Quran. Kan? Tutup aurat dengan sempurna. Pakai cincin. Baca doa sebelum tidur. Baca Al-Quran sebelum tidur. Hak buat yang tu dulu. Hang lulus yang tu. Hak tak apa. Nikah pi. 3-4 pun. Tu pun kena. Allah ta'dilu fawahidah. Kena adil. Adil yang paling utama dari segi waktu. Ni kalau duk pulun bini yang muda saja tak jadi. Tak pun pulun bini yang pertama saja tak jadi. Bini yang kedua terkontang-kanting tak boleh. Lebih baik buat sunnah-sunnah yang mudah. Kan yang tu. Dan yang kedua tanda orang tu cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mulut dia sentiasa mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya buat main tuan-tuan 5 kelebihan selawat menurut karangan dalam kitab Safinatul Qadariyah karangan Syekh Abdul Qadir Jalani yang kita dah belajar tafsir Jalani tu, yang mana dia menukilkan banyak sebenarnya, dia buat 40 tapi saya umai 5 sebab nak masuk tadi tak masuk kitab kita pula kan. Yang tu hak nombor 1 ni selalu kita dah dengar. Cuma apa dia benda tu? Baik. Barang siapa yang berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh belaka. Jangan duk gaduh. Sekali ada orang marah pasal apa hampir tambah Sayyidina pula. Apa hukum tambah Sayyidina di dalam semayang? Kan kita dah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa hukum dia? Hukum dia sunat menurut mazhab Syafi'i. Jangan duk balah. Nak sebut-sebut tak mau sebut pun tak apa. Nah jelas noh. Yang tu. Baik. Barang siapa yang berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Baik. Hak tu yang selalu kita duk dengar, betul tak? Cuma ni apa makna kata, apa maksud sebenar yang dikatakan Allah berselawat ke atas kita tu? Tuan-tuan nak cerita Abang Mai besar tak besar? Orang yang selawat sekali dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan baginya 10 rahmat. Subhanallah. Tuan-tuan, 10 rahmat Allah. Sekali selawat 10 Allah Subhanahu wa taala selawat dan memberi rahmat kepada orang yang berselawat. Yang kedua, barang siapa yang berselawat sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan 10 kejahatan di atas setiap selawat tu. Seperti mana yang kita maklum, kita ni tuan-tuan tak terlepas daripada dosa. Kita ni ada jahat kita, cuma orang tak nampak. Allah tutup aib kita. Daripada ustaz, ujung tu, pergi belakang, sampai depan, sampailah saya. Kita tak ada seorang pun yang maksum, terhindar daripada dosa. Kita semua buat dosa. Kita semua ada jahat. Jahatnya, kita sendiri hak tahu. Hak nak tahu lebih dekat jahat kita lagu mana pun, bini kita. Tu pun ada benda yang bini kita tak tahu jahat kita lagu mana. Kan, tak percaya pergi tanya bini. Bini jawab, bagus, bagus. Kalau bini jawab, bolehlah abang tu. Siap. Kan, tuan-tuan pergi tanya bini saya, Ustaz Fairuz Yusof tu macam mana perangai dia? Ustaz Fairuz nak cerita pun susah. Kalau dia jawab lagu tu, tuan-tuan tak payah tanya lebih kat bini dah. Tuan-tuan boleh hurai sendirilah kot. Biar betul nampak lagu bagus, tuan-tuan. Aib kita, kita boleh tutup. Dan Allah tutup aib kita. Dan kita tahu. Tapi tuan-tuan, salah satu untuk diangkat kejahatan dalam diri kita, selawat. Sekali selawat, 10 kejahatan Allah angkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa yang dimulakan dengan selawat akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
sekali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menutup duka cita ataupun kesedihan yang ada dalam diri dia. Dan yang kelima, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih lanjut, kalau nak 20 ataupun 40, tuan-tuan boleh dengarlah kuliah saya di Facebook masjid itu, dia buat kan yang tu. Yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita selawat sekali ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan terlepas daripada huru-hara di akhirat sana nanti. Salam sejahteralah bagi orang yang sentiasa mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selawat. Hari ni ada seorang hantar mai WhatsApp audio yang ada makcik tu koma 6 bulan. Tuan-tuan nampak tak? Tak dapat ah. Yang makcik tu koma 6 bulan, dia main dalam waktu koma tu ada seorang makhluk yang berupa manusia tapi muka tak apa nampak, tak tahu dalam dia punya audio WhatsApp tu lah. Wallahu a'lam, dia mohon ke betul. Cuma dia saya nak ambil, nah abang kata tidak mustahil bagi Allah jikalau kita buat amalan tu. Dia kata apa? Kalau hang nak hilang daripada penyakit jantung, waktu tu dia sakit jantung, dia sampai koma. Yang ni tak ada dalam nas mana-mana, tuan-tuan. Sekali dia kata apa ustaz buat main cerita Israiliyat depa semua cerita. Nak bukan boleh. Pok-pok tu kira nak balun lah. Kan? Depa kira bagi bola tanggung, kira dia nak smash terus lah. Kan? Yang ni tak ada nas mana-mana. Cuma cerita orang main hentang ni. Wallahu a'lam. Dalam mimpi dia kata apa? Barang siapa yang kalau hang nak terhindar atau keluar daripada sakit yang hang sedang alami sekarang, selawatlah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At least hang buat sehari 1000 kali. Lepas daripada mimpi tu dia sedap. Doktor pun check dah, okey sedap dah. Maka hari-hari dia selawat sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil pendek sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kan yang tu dia ambil pendek. Tapi dia istiqamah. Tuan-tuan, 3 hari dia boleh jalan pergi Bilik Yak sendiri. Doktor terkejut. Doktor kata macam mana dalam keadaan hang lepas koma daripada sakit yang memang boleh menyebabkan kematian, hang boleh sihat elok pergi Bilik Yak. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Dan tiada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu tuan-tuan. Baik. Dah kita sambung kepada kitab Ta'zimul Quran kita, yang mana kita akan sambung pada muka surat 95. Kita berhenti pada hadis 95, betul ke? Betul tak? Baik. Hadis yang ke-90. Hadis yang muka surat yang ke-95, hadis yang di tengah-tengah tu. Yang kita masih lagi di dalam kelebihan ayat-ayat ataupun surah di dalam Al-Quran. Kita berhenti pada muka surat 95 dalam kelebihan ayatul kursi dan juga ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ni sunnah tuan-tuan, buat ni dulu. Ni kata yang buat mudah-mudah ni dulu. Kan tak duduk gagal Nabi yang susah, buat yang mudah dulu. Baik. Kita tengok. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan yang diceritakan oleh Abi Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatain min akhir surah Al-Baqarah fil lailah kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima, dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, 2 ayat tu. Kafatah,
Barang siapa yang baca 2 ayat tu pada waktu malam, sama ada nak baca waktu sebelum lena ke, atau lepas isyak ke, ataupun selepas maghrib ke, ataupun qiyamul lail ke, kan dia bangun-bangun malam, maklumlah, kawan ada sakit gout, sakit tengah-tengah malam kena rebus yang apa, nenah, nak minum nenah ke, orang nak jemu. Tak pun tengah-tengah malam, hak jenis mana jenis penyakit kencing manis, dia kerap kencing sikit malam. Kan dia kena kencing dia malam. Dia bangkit-bangkit malam, tuan-tuan. Lepas-lepas dia pergi bilik ayak, dia keluar bilik ayak tu, baca ni. Tuan-tuan nak tahu tak apa fadilat dia? Baik. Kita buat main fadilat dia. Yang disyarah oleh ataupun yang dinukilkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari yang mana kita tahu dia mensyarahkan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Baik. Apa yang dikata tentang kafatah tu? Baik. Dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, yang maksud kafatah cukup baginya itu ataupun cukup baginya doa itu, yang pertama, dia baca 2 ayat itu cukup dikira sebagai qiyamul lail. Subhanallah. Bangun malam tu saya kata tadi. Kan tuan-tuan pergi bilik ayak malam ni. Pergi bilik ayak. Tak pun sebelum lena mula baca. Tak pun sakit tengah malam kunci jam pukul 3 nak tengok Champions League. Kan dia minat MU main malam ni. Sejak MU kalah 1-0 dengan Arsenal baru-baru ni, menghantui diri dia. Jadi dia pun dah kunci jam, kali ni dia nak sokong, mudah-mudahan dengan sokongan dia tu MU menang. Kan, yang tu dia pun bangkit malam, kunci sedap-sedap. Baca. Di samping nak tengok bola, baca. Tengok bola bukannya haram pun, kalau sampai melalai kan, meleka kan sampai subuh tak semayang dan sebagainya, haramlah hukum dia. Yang tu. Dia pun baca, dapat pahala qiyamul lail. Tu yang Nabi kata kafatah. Cukup baginya. Cukup baginya itu doa. Baik, yang kedua, yang dimaksudkan dengan kafatah itu adalah telah cukup baginya pahala membaca Al-Quran, sama ada dia baca di dalam solat maupun luar solat. Subhanallah. Baca 2 ayat umpama baca 1 Quran. Subhanallah. Yang ketiga, kafatah itu cukup mencukupi akidah diri dia, dalam diri dia. Yalah, kan di dalam ayat tu kita tengok sendiri lah. Amanar rasulu bima, tentang keimanan Rasul, kan, tentang beriman kita. Lepas tu dia ayat yang kedua pula, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tentang iman terhadap qada dan juga qadar, takdir dia. Kan kita bukan jenis macam golongan qadariyah, golongan hak mana kata semua yang kami buat, kami yang tentukan takdir kami sendiri. Kita bukan golongan hak lagu tu. Golongan hak lagu tu dicela oleh Allah, memang ada pun. Golongan yang kata Allah tak boleh nak buat apa, kami yang tentukan takdir kami sendiri. Filem drama Melayu banyak aku yang tentukan takdir hang. Kemas terus. Kan? Sedangkan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita ni pi mana sekalipun, min qadarillah ila qadarillah bi qadarillah. Dari mana kita nak pi dengan takdir Allah, dalam jalan kita nak pi dalam takdir Allah, sampai sana pun dengan takdir Allah. Tuan-tuan yang tu. Maka ayat 2 ayat tu telah mencukupi, bermaksud akidah dalam diri dia, tentang iman dan tentang amalan dalam diri dia. Dia yakin dengan Allah. Kan? Yang tu. Yang keempat, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatah, yang dikatakan kafatah itu, dia akan terselamat daripada segala keburukan. Sama ada keburukan itu yang dia nampak ataupun yang dia tak nampak. Yang tu. Yang kelima, yang dimaksudkan dengan kafatah telah cukup baginya itu adalah terselamat baginya daripada keburukan syaitan.
Syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis telah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta pada Allah untuk dilanjutkan umur dia, untuk menyesatkan kita. Kan banyak dalil di dalam Al-Quran tentang janji iblis yang mana dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Laknat Allah kepada dia, iaitu iblis, laknatullah. Maka dia pun kata apa? La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wahai Tuhan, aku akan jadikan sebahagian hamba-hamba kamu mengikut jejak langkahku di dalam jalan keburukan. Jadi, orang yang beramal dengan dua ayat terakhir pada setiap malam, surah Al-Baqarah pada setiap malam, dia terselamat daripada keburukan yang datang daripada iblis dan juga syaitan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yang keenam, siapa yang beramal dengan dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ini pada setiap malam, telah cukup baginya menolak ayat tu, mampu membentengkan diri dia, defend diri dia daripada keburukan manusia dan juga keburukan jin. Tuan-tuan, jahatnya manusia ni sampai apa orang kata apa? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Tu yang salah satu dosa besar, kan? Salah satu dosa besar adalah orang yang beramal dengan sihir. Sihir ni tuan-tuan, daripada zaman Nabi dulu sampai kiamat akan ada. Sebab apa? Mereka bergantung kepada jin yang hak jahat tu. Ada kalanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai mati disihir. Tuan-tuan, yang tu. Dan salah satu cara untuk bentengkan diri daripada sihir ataupun kejahatan manusia dan juga jin, baca doa ni. Baca ayat ni. Banyak lagi lah ayat-ayat dia tu. Kan? Baik yang tu. Yang tu beberapa kebaikan, kelebihan menurut Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam menyatakan apa maksud kafatah yang dikatakan cukup bagi orang tu baca. Tuan-tuan, kita dah mengaji, baca. Satu je lah. Kalau tuan-tuan jadi imam, baca ayat tu dalam semayang. Kan? Selagi naik motor, baca. Semua apa ayat tu untuk imam tu. Semua apa. Kita baca time bila? Nak baca pun time tahlil lah. Jenuh nak arak tahlil lah. Selagi buat tahlil kerap, dia pun marah. Tahlil nak kena buat, tak boleh buat tanpa ada nasi tomato. Orang kita lagu tu. Tu yang Pak Wahbi duk marah. Kan? Tapi marah-marah mereka ambil nasi tomato dengan bihun goreng tu. Buat tahlil tak buat, pandai mereka. Boleh tang mereka tang tu. Ni dengar lah duk marah pula kat aku. Berapa ramai duk PM dah. Tuan-tuan lagu tu. Baik, habis. Berkenaan dengan dua ayat menurut hadis ni. Baik, kita tengok pada hadis yang seterusnya pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. Lawak juga ini. Faqala,
Bukan buat lawak tuan-tuan, cuma yalah, cari kita tengok sebab apa yang kata tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitan. Baik. Pada suatu hari ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antara yang paling faqih dan paling kuat ingatan dia. Ingatan dia kuat. Ingatan dia sampai berjuta hadis dia ingat. Sampai tahu tu. Kadang-kadang kita ni rasa macam biar betul power sangat kan. Kita pun tak boleh lagu tu kan. Tuan-tuan, bila duduk bersama dengan golongan-golongan bukan Melayu lah. Kan golongan Arab, geng-geng Pakistan, geng-geng tu. Depa ingatan depa kuat tuan-tuan. Kan kita kalau pergi kuliah, waktu di Al-Azhar dulu pergi kuliah, kita bawa pen, bawa nota lah kan. Apa yang Syekh tulis kat papan hitam, kami pakai papan hitam gila kan. Apa yang Syekh tulis kat papan hitam, kita tulis kan. Tulis, Syekh tulis apa? Balik berhafal. Esok Syekh suruh terang. Belum tentu boleh terang. Kalau tak buka ni, kena buka bentang tak depan baru cakap. Tapi orang Arab, orang Pakistan, orang apa jenis geng-geng tu, mereka adalah waktu belajar tu, tak bawa nota. Buku nota tak bawa. Pergi selengang dengan jubah mereka tu. Jubah putih mereka ada yang pakai jenis apa? Jenis geng kurta, pakai kurta sampai lutut tu. Geng-geng tabligh tu pakai. Kan? Dengan gitu. Dia betul dia perhati papan hitam. Kadang-kadang sampai duduk ni. Hebatnya kuliah di sana tuan-tuan. Lawa sikit lah tuan-tuan. Kuliah di Al-Azhar ni. Waktu tahun tu lah tahun tu. Tahun 2005, 2006. Tapi lagi tak tahulah macam mana. Tengah belajar. Boleh order share. Share ni boleh order. Sagi yang tukang buat share tu dia masuk. Share wala halbah, share wala halbah. Dia kata nak share kosong ataupun share bubuh halba kan, kita pernah minum tak halba tu bagus untuk buang panas dalam badan. Kalam ni saya ambil daripada Dr. Iqbal, hak duk mes mayang Jumaat kita ni, klinik harmoni kan, klinik harmoni pokok senang kan, Dr. Iqbal kan, mak tu kan. Dia kata ustaz kalau nak bagi sejuk badan ustaz, dia tengok dulu waktu duduk temperature saya kerak duk naik lah, ni kalau temperature saya duk naik lagu dulu tak boleh masuk masjid kan, so apalah temperature is normal baru boleh masuk kan, dulu tak kena check. Jadi bubuh dia kata ustaz bubuh halbah sebab saya ada masalah tonsil sama kan, dulu tonsil kerak sakit, minum. Okey, jadi berbalik pada cerita di Azhar dulu. Tuan-tuan tanya Allah yang mana mengaji Azhar memang dia bertahu ni. Minta dah kita jenis puluh tengok apa hitam ni, depa set boleh minum bismillah. Depa boleh minum apa, tengok bang hitam boleh minum apa semua. Esok mai dengan buku selenggang pun tak bawa ni. Suruh terang syarah. Sebiji macam dalam bang hitam tu. Kita set. Wih, biar mati. Sopa dia ambil foto stick pun dalam kepala dia. Tuan-tuan, tak mustahil. Kan tak mustahil benda tu lah. Kita duk kata mustahil lah, mustahil. Hang yang tak boleh duk kata orang tak boleh. Gitu. Tuan-tuan. Jadi bila dikaji mungkin salah satu faktor dia adalah pemakanan. Kan pemakanan. Sebab tu kalau kita mengaji tentang kesihatan tuan-tuan. Sejak kayuh basikal ni tuan-tuan, duk tengok apa yang bagus untuk otak apa semua. Salah satu dia kacang. Kalau tuan-tuan yang belajar nutrisi, kalau salah tolong putih saya nah. Kacang. Salah satu dia kacang, walnut ke. Depa punya pemakanan orang Arab. Depa makan kacang breakfast depa tu dengan kacang full. Kita panggil full, kacang red bean. Hak buat cendol. Kan cendol ada kacang apa, kita panggil kacang merah red bean kan? Red bean ke? Kacang red bean panggang bubuh tu sedap tu. Kan cendol hak sedap sikit pergi maklum, sedap lah. Kan jauh dengan kita. Kasih awam okey, tapi saya suka maklum ni sebab dekat dengan Sungai Buyu. Kan? Balik sekolah singgah tu. Tu dulu dah ni tak makan dah sejak kayu sekali. Depa makan pagi memang betul.
Depa masak, depa akan tanak tu ustaz. Depa akan bubuh minyak zaitun sikit, depa bubuh hawa tu sodak, depa bubuh garam, depa ada bubuh rempah depa sikit. Sampai lembek, depa kacau, depa dalam balang tempayan besar masak. Tu. Pagi-pagi makan tu. Saya mula-mula makan dulu tak boleh belah. Kira balik rumah kita otter sikit. Orang Malaysia macam tekak memang kena bubuh gula sikit bagi manis apa semua. Tuan-tuan tak boleh pi tuan-tuan, kembang tekak tak bubuh gula apa, rasa tawang dengan rasa minyak macam mana. Rasa aku tu. Balik rumah kita otter sikit. Bubuh apa nama, bubuh gula apa sikit. Cuba buat tu lah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Mudah-mudahan. Kan. Tuan-tuan balik try buat lah. Kan yang tu. Makan red bean tu. Kita makan dengan cendol tu sedap oh. Cuma makan dia saja tak boleh pi. Kan, tapi memang bagus untuk kesihatan, bagus untuk otak. Baik kan tu. Jadi kembali pada Abu Hurairah. Jadi tak mustahil lah, ingatan dia pun sangat kuat, sangat hebat. Kan? Yang tu. Abu Hurairah pada satu hari ini dia diberi amanah untuk menjaga zakat bulan Ramadan. Tiba-tiba pada satu hari itu ada malam. Ada orang seseorang dia mai curi zakat Ramadan tu. Hak dia jaga tu. Abu Hurairah nampak, Abu Hurairah tangkap tu. Tangkap tu dia kata, ni aku nak bawa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang berani no balas benda zakat Ramadan macam no. Ditunduk kepala dia kata apa nama, jangan awak pi aku, jangan awak pi aku. Okey, kalau hang tak awak pi aku janji kat hang. Aku janji kat hang. Aku akan bagi satu petua kat hang. Hang lepaskan aku. Apa dia petua dah? Baik dia kata. Dia pun cerita. Kalau hang nak tidur, ni yang tukang curi tu. Kan? Kalau hang nak tidur, hang baca ayat kursi. Sebelum hang tidur, baca ayat kursi. Nescaya malam tu Allah akan jaga hang dan syaitan pun takkan boleh menghampiri diri hang sampai tusbah, sampai waktu pagi. Oh, okey, tak apa. Aku lepaskan. Esok Abu Hurairah pergi jumpa lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, semalam ada orang namanya curi makanan daripada zakat kita punya kumpul ni. Aku tangkap dia, lepas tu aku bebas dia sebab dia bagi aku satu apa? Macam petua lah kan. Kalau baca ayat kursi, Allah jaga malam tu sebelum tidur baca ayat kursi, Allah jaga malam tu sampai subuh. Sampai waktu pagi, syaitan pun tak boleh nak menghampiri. Betul ke? Kan, dia tanya Rasulullah, betul ke? Rasulullah pun senyum, dia kata, apa betul? Apa yang dia bagi tahu ke hang tu semua betul. Kan, walaupun dia adalah seorang pendusta. Sebab apa? Dia adalah syaitan. Tuan-tuan, yang kena tangkap tu adalah syaitan. Yang habaq petua tu adalah syaitan. Jadi syaitan habaq apa? Petua tak mau bagi aku kacau orang, aku tak boleh ganggu manusia. Pada waktu malam sampai subuh, orang tu lena, sebelum dia lena, dia baca ayat kursi. Aku tak boleh hampiri dia sampai subuh. Tuan-tuan yang tu. Yang ni tak valid tidur lepas subuh. Yang dia habaq, yang ni sebelum tidur malam lah. Kan satgi tuan-tuan nak lena lepas subuh, baca dulu. Supaya bini tak kacau. Yang tu lain lah. Tuan-tuan noh, yang tu. Jadi apa kelebihan ayat kursi sebelum tidur, sebelum lena? Baca. Baca ayat kursi tuan-tuan. Mudah-mudahan. Kan, mudah-mudahan Allah memelihara diri kita berdasarkan hadis Nabi, Allah memelihara diri kita dan juga syaitan tidak akan boleh menghampiri diri kita sampai subuh. Tuan-tuan, nak buat lagi kita sebelum subuh kita bangun kan? Baik tu. Baik. Bukan banyak mana pun ayat kursi. Kita pun nak baca selalu yang tu. Habis berkenaan dengan kelebihan ayat kursi dan juga dua ayat surah Al-Baqarah, ayat yang penghabis surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima tu dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yang tu. Baik, kita tengok masuk pula kelebihan surah Al-Kahfi. Nah, ni surah Al-Kahfi. Kita duk baca juga ni. Kita tengok. Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi wa ila janibihi hisan marbutun bi syatatnain
fataqashathu sahabatun faja'alat tadnu wa tadnu ja'ala farasuh yanfiru falamma asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu faqala tilka as-sakinah tanazzalat bil Quran. Okey, baik. Diceritakan oleh Al-Barra. Azan dulu ke jalan terus? Jalan terus noh. Sekejap kita semayang terus noh. Boleh noh. Diceritakan oleh Al-Barra radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki ni, dia baca surah Kahfi. Waktu dia baca surah Kahfi tu, dia ada baca dekat dengan dia tu janibihi. Dekat dengan dia tu ada kuda dia ataupun haiwan peliharaan dia lah, hisan, kuda dia. Kan waktu dia baca tu, dia baca surah Kahfi, dia tengok kuda tu tak boleh duduk diam. Kan dia berlari-lari, kuda dia di antara. Sebelum masuk ayat. Kan lari pusing mata, jadi tak duduk diam ni. Kan bila dia baca ayat surah Kahfi tu, jadi apa nama, kuda dia tak boleh duduk diam. Lepas tu bila dia jadi lagu tu, dia pun tengok apa nama, ada sengkumpulan sahab, apa iaitu awan. Awan main dekat atas rumah dia. Kan kalau kita nak katakan waktu zaman lah, ialah kita duduk rumah, mumbung tutup apat dengan siling apa semua. Kan pada zaman dulu, waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun tutup apa nama, ada yang tutup pun hanya pakai apa, atap apa, nipah, atap pelepah tamar, yang tu saja. Dia tak pakai hak jenis kita, jenis genting apa semua tu, yang tu. Tuan-tuan nak tidur agak tak apa nyenyak, tuan-tuan bubuh zinc lah. Hujan main turun, tiba dengar hinggap sikit lah. Kalau pakai genting, dia main turun hujan pun tak ada masalah. Dia lenau elok. Rumah saya zinc, so hujan main, kayak irama tidur lah. Keting hang kata. Jadi baik, rumah si lelaki ni boleh nampak langit. Kan? Boleh nampak langit. Tak hujan ke tuan-tuan? Tuan-tuan jangan belik. Kan? Di tanah Arab ni hujan jarang. Kan kalau ni cerita kalau di Mesir lah. Kalau di Mesir, kalau nak hujan ni waktu pertukaran musim. Pertukaran musim baru dia hujan. Contoh musim panas, dia nak masuk musim sejuk. Bulan 9, 10, dia nak musim apa? Syita, bulan 10, 11, tu musim sejuk lah. Dia main hujan, 2-3 hari tu dia main hujan je. Nanti nak masuk musim, dia baru tu dia berhenti, sana pula nanti nak masuk musim panas pula. Walaupun sana Mesir 4 musim, tapi 2 musim yang nampak sebab pokok tak banyak. Kan pokok tak banyak apa semua. Sebab tu depa sana sistem longkang tak ada. Saya sampai tahun 2005 tu, jejak kaki, benda yang saya pertama saya tengok, mana pergi longkang depa. kita rumah kita tengok saya buat longkang baru di depan ni kan. Depan masjid kita ada buat longkang baru sikit. Dekat simpang 3 nak masuk pokok senar tu, ada buat longkang. Kita sistem peparitan kita agak bagus lah kan, dengan ban-ban pun. Sebab kita kerap hujan. Kan, so air nak mengalir, depa jarang hujan. Jadi memang tak mustahil lah benda tu. Baik. Bila dia baca, dia tengok ada sekumpulan awan main duduk tu di rumah dia. Duduk ni lama bina, lama sampai bila? Sampai dia habis baca, awan tu pada dah. Dia pun kiang kau tuan-tuan. Esok pagi tu dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama, dia pun ceritalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semalam aku baca surah Kahfi, tengok-tengok kuda aku tak boleh nak duduk diam. Lepas tu tiba-tiba mai awan pula duduk atas rumah aku. Aku pun tak tahu sebab apa." Nabi kata hak tu ke? Tilkas sakinah, Nabi kata. Itulah sakinah ataupun ketenangan yang mana turun bersama dengan Al-Quran ataupun dikatakan turun di atas
ayat yang hang baca tu. Tuan-tuan, apa maksud di sini? Orang yang membaca surah Al-Kahfi akan dapat padanya itu sakinah, ketenangan. Sakinah ni satu benda yang tak nampak. Cuma kita boleh rasa. Kadang-kadang kita hanya manusia ni meletakkan kekayaan duniawi sebagai penentu ketenangan. Ramai saja yang kaya tapi tak tenang. Kaya, duit banyak, jiwa tak tenang. Anak masalah, bini masalah, rakan tempat kerja masalah. Kaya, tambah-tambah lepas pencen kaya. Tapi anak pun tak mau main ziarah, anak pun lebih kurang dengan kita. Anak pun kita hantar universiti pun lebih, makin ngaji tinggi, makin mereka pun tak beradab dengan orang tua. Tuan-tuan, benda ni benda yang kita boleh cek balik. Ada tak kita pulun untuk mendapat ketenangan dunia akhirat? Dan salah satu dia, kita beramal dengan suratul Kahfi. Ataupun lagu mana lagi tuan-tuan nak buat? Ni, tuan-tuan nak buat dah ni. Tuan-tuan tahu tak? Kita main masjid ni, waktu lah ni, tuan-tuan luang masa lebih kurang sejam untuk tuan-tuan tunggu. Kalau tidak, lepas maghrib tuan-tuan boleh pergi makan nasi kedai tom yam. Tak pun tuan-tuan boleh makan mi udang lit depan sekolah Sungai Dua. Oh, situ sedap. Kan? Haji Bakar suruh jumpa saya kat situ. No Haji no. Kita duduk balon mi tang situ. Sedap. Dia lagi sedap pada ramai-ramai hak tu sedap ni. Cuma tukang masak dia seorang. Lambat sikit tapi sedap, memang sedap. Boleh saja tuan-tuan tunggu. Tapi tuan-tuan mai ambil masa duduk sini. Tuan-tuan tak ada. Bila tuan-tuan mai kuliah aku ni, kita balik rumah kita balik dua benda untuk keluarga kita. Yang pertama kita balik sakinah, yang kedua kita balik rahmat. Tuan-tuan, subhanallah. Dan benda itu benda yang tak nampak. Sam'iyat, benda yang kita hanya dengar, benda ghaib. Tapi hanya nanti kalau kita benar-benar beriman, kita dapat rasa benda tu. Yang tu tuan-tuan, no? Baik. Apakah kelebihan surah Al-Kahfi lagi? Baik, ini. Sebelum kita masuk pada hadis yang muka surat 97, kita berhenti muka surat 96. Saya beritahu 3 kelebihan. Yang pertama, kelebihan surah Al-Kahfi. Yang pertama, terhindar daripada Dajjal. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan terhindar daripada Dajjal menurut hadis Nabi yang selepas ni pada muka surat 97. Yang kedua, kelebihan membaca surah Al-Kahfi, Allah akan mengampuninya daripada Jumaat hari itu yang dia baca sampai Jumaat depan. Yang ketiga, yang terakhir, di akhirat nanti orang yang beramal dengan surah Kahfi akan terjelas sinaran kaki, sinaran cahaya yang keluar daripada kaki mereka itu yang diumpamakan jauh dia umpama bumi dan juga langit. Subhanallah. Jauh. Supaya yang kita mengaji apa? Orang yang selalu rajin baca Quran. Tuan-tuan, kita dah kata apa? Orang al-hafiz kubur, apa mayat tak raput. Mayat tak raput kan? Mayat tak dijamah mamah oleh ulat-ulat apa dalam kubur. Tuan-tuan, sebenarnya orang yang rajin baca Quran juga akan terpelihara jasad mereka. Malahan Nabi kata apa? Orang yang membaca Al-Quran, nanti Quran sendiri akan datang kepada dia. Quran kata apa kepada Allah? Di Quran minta kepada Allah, Ya Rabbi, hallih tajal karamah. Wahai Allah, wahai Tuhanku. Ni Quran sendiri minta ni. Sebab kita duduk dunia, kita duduk baca dia. Hari-hari baca, tak banyak, kita baca sikit. Tapi istiqamah, hari-hari baca. Kan, baca hari-hari. Sehari 2 muka, 3 muka, boleh 10 muka. Tak pun di istiqamah, sehari 2 muka, 3 muka, 2 hari, 3 muka, 2 muka. Apa? Sehari 2, 3, 2, 3. Istiqamah hari. Quran main nanti dia kata apa? Quran kata sendiri, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Quran kata apa? Ya Rabbi hallihi. Hiasilah dia dengan tajal karamah. Mahkota yang penuh dengan kemuliaan. Yang mahkota yang dipakaikan di akhirat sana nanti tuan-tuan, cahayanya mampu menyinari seluruh bumi. Subhanallah. Dan dipakaikan lagi dengan hullatul karamah.
baju, jubah, selendang yang mana menyinari seluruh cahaya dia boleh mampu menyinari seluruh bumi. Maksud kata kat sini apa tuan-tuan? Duduk di akhirat nanti orang boleh kenal dia ni, ya Allah, mulianya dia. Di sisi Allah dia lebih daripada kita. Sebab Quran minta sendiri, ya Rabb zidhu irda wa zidhu, redalah dia dan tambahkanlah darjat. Ke akhirat nanti hak baca takat khatam sekali, tu pun 50 tahun umur hidup, khatam sekali ya. Tak pun tak baca langsung, tak khatam tapi baca sikit-sikit. Sehari satu surah, Qul huwallahu ahad. Kan? Darjat orang yang khatam lebih daripada dia ni duk baca ni, Allah akan angkat darjat dia lebih. Dan darjat kita di akhirat nanti tuan-tuan, darjat kita yang beramal dengan Quran ditentukan dengan sebanyak mana amalan membaca Quran mereka. Lagi banyak dia baca Quran, lagi tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bukan cerita Harry Potter, ni cerita betulnya. Mau tak mau tuan-tuan, kita menghadap nanti. Kita akan merasai apabila kita dah mengalami satu alam, iaitu alam akhirat sana nanti. Tuan-tuan, yang tu. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat ini dulu. Nanti kita akan masuk pada hadis yang seterusnya berkenaan dengan terhindar daripada fitnah Dajjal, dan kita akan hurai pasal apa Nabi sebut tentang awal surah. Pasal apa Nabi pilih 10 ayat awal? Pasal apa ambil 10 ayat terakhir? Sebab apa? Nanti kita akan hurai yang tu. Kalau hurai lah ni, tambah lagi 20 minit, setengah jam. Tuan-tuan dah angkat kaki kiri, angkat kaki kanan, lunjuk kiri kanan, tuan-tuan mudah tak sisa. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Apa yang saya nak pesan pada diri saya terutamanya dan kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ahli syurga sekalian. Amal sebelum tidur kalau boleh ayatul kursi. Amal sebelum tidur 2 ayat penghabis. Ingat, kita buat yang ni bukan untuk orang lain. Kita buat yang ni tuan-tuan, semua dapat untuk diri kita. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat, sakinah dapat tempeh sekali kepada ahli keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana nanti, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu ya Allah, atina, kurniakan kepada kami, kurniakan kepada kami seluruh kebaikan di atas muka bumi ini ya Allah. Kurniakan kepada kami seluruh kebaikan di akhirat sana nanti ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia, permudahkan urusan kami di alam barzakh, permudahkan urusan kami di akhirat sana nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami merayu kepadamu ya Allah. Masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami, hindarilah kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah hajat kami, terimalah pembacaan kami, terimalah amalan kami, berkatilah ilmu kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri.
Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.